Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita mulakan taklimat, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Dr. Siti Wahidah binti Puasa. Saya merupakan Timbalan Dekan Akademik Fakulti Kejuruteraan Kimia. Kini anda bersama saya dalam taklimat pelajar baru. Sebelum kita mulakan taklimat, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar baru yang telah mendaftar sebagai pelajar di Fakulti Kejuruteraan Kimia UiTM Shah Alam. Selamat datang ke FKK. Untuk taklimat ini, kita akan menyentuh beberapa perkara, antaranya pengenalan kepada bahagian hal ehwal akademik, tugas dan tanggungjawab pelajar, proses permohonan tajaan dan outcome-based education. Bagi bahagian hal ehwal akademik, kami telah menyediakan satu Google Slides platform yang digunakan sebagai medium komunikasi maya di antara pejabat HEA FKK dan pelajar. Google Slides platform ini dinamakan sebagai pejabat HEA FKK UiTM. Ia diwujudkan bagi melancarkan aktiviti pengurusan akademik yang dijalankan secara maya. Platform ini menyalurkan pelbagai maklumat, di antaranya maklumat staf pentadbir HEA, kalender akademik UiTM, maklumat pendaftaran kursus yang melibatkan pelajar baru dan pelajar semasa, jadual waktu kelas dan sebagainya. Platform ini boleh dilayari di pautan seperti berikut. Kami juga telah memaklumkan kepada semua pelajar berkenaan dengan platform ini melalui bahagian hal ehwal pelajar UiTM. Jika kita layari Google Slides ini, kita akan dapat melihat pelbagai maklumat seperti yang dinyatakan sebentar tadi, iaitu sebagai contoh jika kita lihat di sini, pentadbir akademik terdiri daripada Dekan Fakulti Kejuruteraan Kimia iaitu Profesor Madya IR Dr. Syed Sateh, saya selaku Timbalan Dekan Akademik, dan kita mempunyai 4 KPP bagi program Ijazah Sarjana Muda iaitu Dr. Ana Najwa, Dr. Suhaza Hanim, Dr. Mikal Thum dan IR Dr. Nur Hidayati, dan juga seorang KPPS iaitu Dr. Putri. Bagi staf pentadbiran HEA, kita mempunyai seorang penolong pendaftar kanan akademik iaitu Puan Siti Aisyah binti Mat Cahaya, Pegawai Eksekutif Akademik Encik Nur Azmin bin Amin, Pegawai Eksekutif Pasca Siswazal Puan Fazni Umi, dan juga staf pentadbiran HEA yang lain iaitu Puan Nur Suhaina, Puan Aidalina dan juga Puan Adibah binti Maksin. Untuk menghubungi kami, pelajar boleh pergi ke tab hubungi kami dan di sini akan terpapar nombor telefon semua pentadbir akademik dan juga pentadbiran HEA. Seperti mana kita sedia maklum bahawa kita sedang berhadapan dengan penularan wabak COVID-19. Justru, semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran di UiTM akan dijalankan secara Open and Distance Learning atau lebih dikenali sebagai ODL sehingga dimaklumkan kelak. Apakah dia pembelajaran secara ODL? Pembelajaran secara ODL adalah lebih memberi tumpuan kepada akses terbuka proses pembelajaran di mana ia memberikan peluang pembelajaran yang fleksibel kepada individu dan kumpulan pelajar, terutamanya yang mempunyai kekangan dari segi capaian internet, tempat, masa dan sebagainya. Pembelajaran secara ODL terbagi kepada dua kaedah iaitu kaedah segerak atau dikenali sebagai synchronous dan kaedah tidak segerak atau dikenali sebagai asynchronous. Pembelajaran secara synchronous adalah melibatkan real time ataupun kita kategorikan sebagai pada ketika itu seperti pembelajaran bersemuka secara maya melalui platform Google Meet sebagai contoh. Manakala, bagi pembelajaran secara asynchronous method, pelajar boleh menjalani proses pembelajaran mengikut kesesuaian pelajar seperti menonton video pada waktu capaian internet stabil dan sebagainya. Di Fakulti Kejuruteraan Kimia, platform Learning Management System ataupun LMS yang biasa digunakan adalah Google Classroom, UFuture, Moodle dan juga Microsoft Teams. Bagi pelajar yang menggunakan Google Classroom, pelajar mestilah mempunyai ID Gmail, manakala pelajar perlu menggunakan ID iSiswa bagi Microsoft Teams. Seterusnya, kita melihat tugas dan tanggungjawab pelajar. Sebagai pelajar baru FKK, anda semua perlu jelas dengan tugas dan tanggungjawab anda sebagai seorang pelajar ijazah sarjana muda. Antara tugas dan tanggungjawab pelajar adalah seperti berikut: mematuhi buku peraturan akademik, menyempurnakan kehendak pelan pengajian, ini akan diperincikan oleh Ketua Pusat Pengajian, membuat pendaftaran khusus dalam tempoh yang ditetapkan, membuat validasi bagi pendaftaran,
membayar yuran pada masa yang ditetapkan, menghadiri kuliah, tutorial, makmal latihan industri, ujian dan peperiksaan. Jika bermasalah, dapatkan bantuan dari pegawai yang bertanggungjawab, mengambil accountability sepenuhnya terhadap ketidakpatuhan. Mematuhi kehendak buku peraturan akademik sebagai seorang pelajar adalah menjadi tanggungjawab semua untuk membaca, memahami dan mematuhi kehendak buku peraturan akademik. Buku peraturan akademik ini boleh dimuat turun di laman web Hal Ehwal Akademik UiTM seperti yang tertera di sini. Berikut adalah kitaran akademik pelajar. Jika dilihat dari gambar rajah ini, kitaran akademik bermula dari proses pendaftaran khusus mengikut kumpulan, pelajar membayar yuran pengajian, kuliah bermula, pelajar membuat validasi pendaftaran khusus, semakan status pelajar gugur taraf, pelajar mengisi SUFO, pelajar merujuk jadual waktu peperiksaan mengikut kursus yang didaftarkan, pelajar mencetak slip menduduki peperiksaan akhir, pelajar menduduki peperiksaan akhir dan pelajar menyimak keputusan penilaian. Kitaran ini akan berterusan sehinggalah pelajar tamat pengajian. Tarikh dan tempoh bagi semua proses ini adalah merujuk kepada kalender akademik universiti. Bagi proses pendaftaran khusus pelajar UiTM, sebagai pelajar, anda perlu mendaftar kursus dan membayar yuran pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Jika tidak, anda akan dikenakan gugur taraf. Sebagai pelajar juga, anda perlu membuat validasi pendaftaran khusus. Jika anda tidak membuat validasi, anda berisiko kursus yang didaftarkan adalah tidak tepat. Jika ingin tambah gugur khusus selepas tempoh validasi, anda akan dikenakan yuran tambahan RM100 bagi setiap kursus. Oleh itu, pastikan pendaftaran kursus dan pembayaran yuran dibuat dalam tempoh yang ditetapkan dalam kalender akademik. Ini merupakan kalender akademik bagi sesi 1 2020-2021 yang dikeluarkan oleh UiTM. Pelajar boleh memuat turun kalender ini di laman web Hal Ehwal Akademik UiTM dan juga di Google Site Pejabat HCA FKK UiTM. Kalender ini mempamerkan tarikh-tarikh penting yang melibatkan aktiviti pendaftaran khusus dan aktiviti pengkuliahan secara ODL atau bersemuka. Sebagai contoh, di sini jika dilihat bagi semua pelajar, tarikh tambah dan gugur khusus bagi pelajar sarjana muda adalah dari 30 September sehingga 25 Oktober 2020. Semua tarikh-tarikh penting berkenaan pengurusan hal ehwal akademik pelajar telah dinyatakan dalam kalender ini seperti tarikh kuliah bermula, tarikh akhir permohonan penangguhan pembayaran yuran, tarikh akhir pembayaran yuran, tempoh validasi khusus, permohonan daftar gugur khusus lewat atau luar tempoh, tarikh gugur taraf bagi pelajar yang masih tidak membayar yuran, tarikh akhir pembayaran yuran bagi pelajar yang diluluskan penangguhan pembayaran yuran dan sebagainya. Ini juga merupakan tarikh-tarikh penting berkenaan aktiviti pengkuliahan secara ODL atau bersemuka di UiTM seperti tarikh kuliah, cuti pertengahan semester, cuti ulang kaji dan juga penilaian akhir. Untuk membuat pendaftaran khusus, pelajar perlu membuat pendaftaran secara online. Sebarang penambahan khusus yang tiada di dalam pelan semester semasa, pelajar perlu mengisi borang tambah dan gugur khusus. Sebarang pengguguran khusus yang terdapat di dalam pelan semester semasa, pelajar perlu mengisi borang tambah dan gugur khusus. Bagi pelajar sarjana muda, anda dibenarkan untuk mendaftar 17 hingga 23 jam kredit, kecuali untuk semester dengan latihan industri. Bagi pelajar FKK, untuk tahun akhir jumlah jam kredit biasanya kurang dari 17. Borang tambah dan gugur khusus boleh diperolehi di Pejabat HCA FKK ataupun boleh diperolehi dari Google Site Pejabat HCA FKK. Untuk pelajar semester akhir, maksima 24 jam kredit dibenarkan atas kebenaran khas daripada pihak fakulti. Untuk pelajar kategori P1 dan P2, mereka hanya boleh mendaftar maksima 15 jam kredit sahaja. Manakala bagi kelayakan anugerah dekan, pelajar mestilah mendaftarkan kursus minima 12 jam kredit. Pembayaran yuran. Seseorang didefinisikan sebagai pelajar hanya jika yuran pengajian dan pendaftaran kursus telah dibuat.
pembatalan status pelajar atau gugur taraf akan dikenakan kepada pelajar jika yuran dan pendaftaran kursus tidak dibuat. Sebagai contoh, sekiranya pelajar telah membayar yuran tetapi tidak membuat pendaftaran kursus, maka pelajar tetap akan mendapat gugur taraf. Begitu juga sebaliknya. Jika seseorang pelajar mempunyai kesukaran untuk membayar yuran atau jika penaja lambat membayar kepada UiTM, sila maklumkan kepada pihak bendahari dengan kadar segera. Atau pelajar boleh mengisi borang penangguhan pembayaran yuran. Berkenaan dengan kehadiran ke kuliah dan peperiksaan. Secara amnya, kehadiran pelajar ke kuliah, tutorial, makmal dan latihan praktikal adalah wajib. Kehadiran kurang dari 80% dari jumlah jam temu tanpa kebenaran adalah satu kesalahan. Pelajar boleh ditahan dari mengambil peperiksaan. Surat amaran akan dikeluarkan oleh pensyarah dengan salinan kepada TDA, KPP, koordinator khusus dan penasihat akademik. Pertemuan bersama penelia sebagai contoh, final project, design project, FDP turut diambil kira. Bagi semester yang melibatkan pembelajaran secara ODL, kehadiran pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan direkodkan sebagai penglibatan atau participation secara segerak, sinkronus atau asynchronous. Untuk kursus tanpa peperiksaan, kerja khusus pelajar terbabit tidak akan dinilai. Bagi pelajar yang diberi grade F dengan status ZZ iaitu bar, pelajar dikehendaki membayar yuran pemprosesan sebanyak RM100. Medical certificate ataupun MC adalah bukti penting bagi pelajar untuk mendapatkan pengecualian kuliah dan juga peperiksaan. Tiada cuti lain selain cuti semester dan sekiranya pelajar ingin memohon pengecualian kuliah atas faktor tertentu seperti menyertai aktiviti akademik maupun hal ehwal pelajar perlulah menghantar permohonan pengecualian kuliah kepada di mana dekan akademik. Bagi pelajar yang tidak hadir ke peperiksaan tanpa sedia sakit dan kebenaran fakulti, pelajar akan diberi status YY. Pihak fakulti akan menyimak keaslian sedia sakit pelajar. Mereka juga dikehendaki membayar yuran pemprosesan sebanyak RM100. Bagi grade FD, YY dan ZZ tebus tanpa grade pelajar tidak akan dilakukan dan ianya akan kekal dalam transkrip pelajar dan jumlah kredit asal dan mengulang akan digunakan dalam pengiraan CGPA kerana FD, YY dan ZZ adalah merupakan kesalahan akademik. Bagi proses validasi khusus yang didaftarkan pelajar, pelajar dimestikan untuk melakukan validasi khusus yang didaftar dan menghantar satu salinan pendaftaran ke pejabat akademik fakulti. Ia merupakan sebagai bukti pendaftaran dan juga kebenaran menduduki peperiksaan. Proses validasi hendaklah dijalankan secara online dalam masa 14 hari dari tarikh add-on drop tamat iaitu pada 25 Oktober 2020. Sekiranya validasi tidak dilakukan, pendaftaran atau apa sahaja yang tercatat di dalam sistem adalah dianggap sebagai sah. Pada sistem, jika tiada pilihan kumpulan dibuat, sesuatu kursus itu akan digugurkan dari senarai secara automatik selepas tarikh 25 Oktober 2020 dan tempoh validasi kursus adalah dari 26 Oktober hingga 9 November 2020. Status gugur taraf. Status ini adalah status yang diberikan kepada pelajar yang gagal mendaftar kursus dan atau gagal membayar yuran pengajian dalam tempoh yang ditetapkan pada setiap semester. Permohonan untuk pengaktifan semula status sebagai pelajar boleh dikemukakan secara dalam talian melalui iStudent Portal dalam tempoh 14 hari setelah senarai gugur taraf diumumkan. Pelajar yang gagal dan diberhentikan atau diberikan status gugur taraf pada satu semester sebelumnya boleh membuat rayuan kepada fakulti
dalam tempoh 14 hari selepas tarikh keputusan peperiksaan akademik diumumkan secara rasmi. Seterusnya, anugerah dekan dan anugerah naib chancellor. Bagi kelayakan untuk anugerah dekan, mestilah mempunyai CGPA minimum 3.50, memperolehi CGPA minimum 3.50, mengambil jumlah kredit minimum 12 jam untuk semester tersebut, kecuali semester akhir, tidak pernah dikenakan tindakan disiplin. Bagi kelayakan anugerah naib chancellor atau ANC, memperolehi AD untuk setiap semester untuk jangka masa tempoh pengajian minimum, tidak termasuk semester latihan industri, telah lulus latihan industri, tidak pernah mengulang mana-mana kursus dan tidak pernah dikenakan tindakan disiplin. Untuk status perhatian P dan gagal dan diberhentikan D, mohon dijauhkan. Status P diberikan kepada pelajar yang mencapai prestasi tidak memuaskan dan dibahagikan kepada: pertama, status P1 iaitu perhatian pertama di mana pelajar mempunyai CGPA di antara 1.8 hingga 1.99 pada sesuatu semester. Dan kedua adalah status P2 iaitu perhatian kedua di mana pelajar memperolehi HPNG atau CGPA kurang daripada 2 selepas mendapat P1 pada semester terakhir sebelumnya. Status gagal dan diberhentikan iaitu status D diberikan kepada pelajar yang mencapai prestasi yang amat tidak memuaskan dan dibahagikan kepada D1 sehingga D7. D1 sehingga D7 iaitu D1 CGPA kurang dari 1.8 sebagai contoh. D4 gagal dalam sesuatu kursus bagi kali ketiga. Gagal dalam tempoh 3 kali bagi sesuatu kursus. Rayuan meneruskan pengajian atau lebih dikenali sebagai RNP boleh dibuat oleh pelajar yang mendapat status D dengan syarat. Rayuan dibenarkan sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian. Pelajar yang gagal dan diberhentikan D1 dan D2 tidak layak membuat rayuan. Rayuan hanya boleh dibuat oleh pelajar yang gagal dan diberhentikan status D3 hingga D7 dalam peperiksaan yang baru satu semester berlalu atau diberikan status GT pada satu semester yang lalu. Pelajar yang berjaya dalam RMP akan menyambung pengajian dalam mod sepenuh masa lanjut ataupun SML, di mana yuran yang dikenakan oleh mereka adalah lebih tinggi berbanding dengan pelajar mod sepenuh masa. Salah laku pelajar. Antara salah laku pelajar yang pernah dilakukan oleh pelajar adalah: pertama, plagiat, dan info berkenaan dengan plagiat atau plagiarism ini telah disertakan dalam Google Site Pejabat HA FKK untuk makluman pelajar. Tidak hadir ke kuliah, tidak hadir ke peperiksaan, mencuri, memperdaya, rendah akhlak dan sebagainya. Jadi, kalau boleh, pelajar mohon untuk jauhi tindakan salah laku pelajar supaya tidak dikenakan sebarang tindakan. Berkenaan dengan penasihat akademik, setiap pelajar akan diberikan seorang penasihat akademik untuk membantu urusan tambah dan guru khusus atau add and drop, menasihati pelajar berkenaan dengan hal ehwal akademik, terutamanya program outcome, attainment, nasihat peribadi sebagai contoh cuti khas, keuangan, masalah keluarga, sakit dan sebagainya. Penasihat akademik akan menjaga sekumpulan pelajar bermula semester 1 hinggalah mereka tamat pengajian, dan pelajar diwajibkan berjumpa dengan penasihat akademik sekurang-kurangnya 2 kali setiap semester. Berkenaan dengan proses permohonan tajaan. Bagi proses permohonan tajaan, sekiranya pelajar memerlukan pengesahan sijil, pelajar bolehlah membuat pengesahan sijil di mana-mana pegawai kumpulan ADUIPM, terutamanya pensyarah. Walau bagaimanapun, pelajar perlulah menunjukkan atau mempamerkan sijil asal kepada pegawai tersebut sebelum mereka membuat pengesahan sijil. Walau bagaimanapun, pengesahan gaji ibu bapa tidak bekerja hanya boleh disahkan oleh ketua kampung.
pegawai UiTM tidak layak untuk mengesahkannya. Berkenaan dengan akreditasi program, semua program yang ditawarkan oleh Fakulti Kejuruteraan Kimia UiTM Shah Alam maupun UiTM Pulau Pinang telah mendapat pengiktirafan dari Lembaga Jurutera Malaysia. Untuk makluman semua pelajar, kaedah penilaian khusus yang dijalankan di Fakulti Kejuruteraan Kimia adalah menggunakan pendekatan outcome-based education. Jadi, apakah outcome-based education ini sebenarnya? Outcome-based education adalah pendekatan penilaian berdasarkan hasil pembelajaran pelajar. Jadi, ia terbahagi kepada 3 elemen, iaitu pelajar dinilai berdasarkan program educational objective, yang kedua program outcome, dan yang ketiga course learning outcome. Program educational objective, PEO akan dinilai kepada graduan FKK yang telah bergraduasi antara 3 ke 5 tahun. Manakala program outcome dan juga course learning outcome akan dinilai pada setiap berakhirnya semester pengajian. Sebagai contoh, apakah yang dinilai oleh pelajar-pelajar FKK yang telah bergraduat ataupun graduan FKK antara 3 ke 5 tahun? Jadi, elemen yang dinilai adalah berdasarkan kepada penyataan PEO ini, iaitu PEO pertama, Born Putra graduates who are imbued with moral and cultural values committed to the sustainable development for nation building. Dan PEO kedua adalah establish our career progressions in chemical, process or oil and gas industry. Bagi penilaian program outcome, di semester akhir pengajian pelajar, pelajar seharusnya telah mencapai kesemua 12 elemen program outcome ataupun lebih dikenali sebagai graduate attributes yang merangkumi elemen seperti analysis problem and synthesis of solution, iaitu engineering knowledge, problem analysis, design solution, modern tool savvy, dan investigation. Elemen bertanggungjawab, responsibility, iaitu engineers and society, elemen ethics, dan elemen environmental and sustainability. Dan yang terakhir adalah elemen yang diperlukan dalam dunia pekerjaan, iaitu teamwork, communication, project management and finance, dan juga lifelong learning. Dan ini merupakan penyataan PO statement bagi Fakulti Kejuruteraan Kimia. Kita sudah sampai di akhir taklimat. Sebagai kesimpulan, pelajar hendaklah sentiasa rujuk kepada buku peraturan akademik dan penasihat akademik jika anda berhadapan dengan masalah. Rancang perjalanan pengajian anda dengan bijak dan anda bertanggungjawab ke atas masa depan anda. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.